Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tentang online information. Online information adalah sumber yang boleh didapati dengan pantas menggunakan pelbagai platform seperti media sosial dan laman sesawang. Sebagai contoh, Facebook, Twitter, Instagram, Google dan Artificial Intelligence seperti ChatGPT. Seterusnya, bagaimana online information memberi kesan kepada hubungan antara manusia? Online information dapat memudahkan atau membantu manusia mencari maklumat di hujung jari. Contohnya, informasi yang dapat diperoleh adalah seperti info berita terkini menggunakan online platform untuk urusan jual beli. Juga dapat dijadikan sebagai tempat orang ramai berkomunikasi secara atas talian. Selain itu, dapat juga menonton hiburan-hiburan terkini sama ada dari pasaran luar atau tempatan dan mendapatkan informasi terkini tentang kesihatan. Oleh hal yang demikian, online information dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan pelbagai maklumat dengan lebih cepat. Akan tetapi, maklumat yang diperolehi mungkin tidak benar dan boleh mendatangkan keburukan kepada individu atau masyarakat. Hubungan antara agama, data yang diproses dan ia boleh dilihat sebagai sumber yang berguna dan bermanfaat kepada manusia. Dari segi Islam, sumber mutlak yang tidak boleh dipertikaikan dan menjadi rujukan sumber seperti Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagai contoh, kita boleh mendapatkan online information dari pelbagai aplikasi seperti The Noor App. Aplikasi ini boleh menuju arah kiblat dan fungsi senarai lokasi masjid berdekatan, jadual solat interaktif dan Al-Quran secara dalam talian yang boleh dibawa ke mana-mana. Aplikasi online information dalam sains dan teknologi. ChatGPT dibangunkan oleh Elon Musk, Sam Altman dan Greg Brockman pada tahun 2015. ChatGPT adalah AI chatbot iaitu model pembelajaran mesin ataupun sistem yang menggunakan kaedah pembelajaran mendalam bagi menjana teks di alam maya sama seperti pemikiran manusia dalam masa nyata. Seperti yang diketahui, ciri utama ChatGPT adalah dengan memberikan respons atau jawapan kepada setiap soalan yang dikemukakan. Antara kelebihan dan kegunaan ChatGPT adalah yang pertama, terjemahan bahasa, iaitu dapat membantu menterjemah teks daripada bahasa lain kepada bahasa yang lain dengan betul dan lebih berkesan bagi memudahkan orang ramai. Yang kedua, ringkasan teks ChatGPT mampu untuk meringkaskan dokumen maupun artikel yang banyak dan panjang kepada sebuah ringkasan komprehensif sekaligus memudahkan pembacaan dan pemahaman orang ramai. Tiga, percepatkan proses pengumpulan idea dan menyelesaikan proses coding. Terdapat banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada online information. Sebagai contoh, pengaruh TikTok sewaktu PRU15. Parti politik di Malaysia menggunakan media sosial sebagai medan pertempuran untuk mendapatkan sokongan dari belia. Berbanding PRU14 yang banyak menggunakan Facebook, kini sudah beralih disebabkan pengguna TikTok di Malaysia yang meningkat kepada 14.4 juta orang dalam tempoh 2 tahun. Parti Perikatan Nasional adalah antara yang bijak menguasai sosial media TikTok ketika berkempen. Penyebaran informasi dan isu-isu semasa di media sosial TikTok memberi kesan yang amat memberangsangkan sewaktu PRU15. Tetapi, terdapat banyak juga keburukan apabila bergantung kepada online information. Maklumat-maklumat salah dan palsu yang disebarkan ini biasanya akan memanipulasi dan mengelirukan rakyat. Maklumat salah dan palsu yang disebarkan boleh menyebabkan masyarakat berasa gelisah, khawatir, tidak puas hati, marah dan akhirnya akan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian. Apabila seseorang menyebarkan berita palsu, mereka akan dibuli oleh keyboard warrior. Keyboard warrior ialah gangster besar internet yang suka mengeluarkan kata-kata kesat, caci maki, komen-komen negatif dan komen-komen yang langsung tidak memberikan faedah kepada masyarakat umum maupun negara. Kesimpulannya, online information ialah sebuah maklumat yang dapat kita peroleh daripada laman sesawang, media sosial ataupun sebarang maklumat yang diperoleh dari atas talian. Ia mungkin maklumat yang mudah untuk diperoleh, akan tetapi kita mesti berpuaspada dengan maklumat yang kita peroleh kerana bukan semua maklumat adalah 100% benar. Mempercayai maklumat tanpa kesahihan akan memberi impak negatif kepada pelbagai aspek. Sebagai contoh, impak negatif terhadap masyarakat, iaitu apabila berlakunya fitnah dan disebarkan secara berleluasa di media sosial dan ia akan menjatuhkan imej pemangsa dan menggambarkan masyarakat yang negatif. Ini
kita hendaklah menjauhi perbuatan tersebut kerana diterangkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita yang solat pada malam hari dan berpuasa pada siang hari sedangkan akhlaknya buruk dan mengganggu jiran tetangga dengan lidahnya, maka baginda bersabda, tidak ada kebaikan padanya, dia adalah ahli neraka.